ICT dan teknologi maklumat dan komunikasi digunakan dalam kehidupan seharian untuk memproses, menyimpan dan mengurus maklumat. Penggunaan ICT memberi banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, meningkatkan produktiviti dan membantu operasi perniagaan. Namun, dunia digital juga mempunyai banyak risiko seperti penyalahgunaan maklumat, penghinaan dan jenayah cyber. Etika digital ialah peraturan dan tata cara yang perlu dipatuhi untuk menggunakan teknologi dengan betul dan selamat. Setiap pengguna perlulah bertanggungjawab terhadap tindakan mereka di dalam dunia digital. Penerapan etika digital penting untuk membentuk pengguna yang berdisiplin, berhemah dan mewujudkan persekitaran digital yang selamat serta bermanfaat untuk semua. Kepentingan etika dan pengaruh ICT terhadap masyarakat ialah etika digital penting dalam membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan berdisiplin dalam penggunaan teknologi. Dengan adanya etika digital, pengguna akan lebih berhati-hati ketika berkongsi maklumat, menulis komen dan memuat naik kandungan supaya tidak menyinggung sensitiviti kaum dan juga agama. Selain itu, etika digital juga membantu menjaga keselamatan serta privasi individu dengan mengelakkan pendedahan maklumat peribadi dan penipuan dalam talian. Etika digital turut berperanan mengurangkan penyebaran maklumat palsu apabila pengguna menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum berkongsi. Secara keseluruhannya, etika digital mampu mengekalkan keharmonian sosial serta menyokong pembangunan ekonomi digital yang berintegriti dan juga mampan. Saya, Estelisa, akan menyambung pembentangan tentang kepentingan etika digital dalam masyarakat. Kepentingan etika digital dalam masyarakat ini adalah untuk memupuk keselamatan dalam talian. Masyarakat sekarang ini, mereka banyak menggunakan platform digital untuk bekerja, berkomunikasi dan menuntut ilmu. Penerapan etika digital ini dalam menyimpan data pribadi ataupun menjaga tutur kata dalam berkomunikasi ini dapat mengukuhkan lagi keselamatan dalam talian. Kepentingan etika digital yang kedua adalah melahirkan insan yang bermoral dan beretika. Pada dunia yang semakin canggih ini, ia mampu mempengaruhi sikap seseorang itu, terutamanya golongan-golongan dalam masa pertumbuhan seperti golongan kanak-kanak. Dalam dunia digital ini, perlu dimulakan melalui komunikasi yang baik. Terutamanya kanak-kanak, mereka hendaklah mengelakkan diri daripada menggunakan kata-kata kasar, kata sindiran ataupun memfitnah orang lain tanpa adanya bukti. Penerapan ini dapat membantu mereka berada dalam persekitaran yang positif dan jauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kepentingan etika digital dalam masyarakat yang ketiga adalah menggerakkan hubungan antara pekerja dalam organisasi. Etika digital ini juga berperanan dalam dunia pekerjaan, seperti komunikasi yang baik mampu menguruskan teknologi dalam dunia pekerjaan ini secara bertanggungjawab. Semua aktiviti dalam pekerjaan ini ia menggunakan digital untuk melakukan sesuatu tugasan. Penerapan etika digital dalam ruang kerja ini mampu meningkatkan kepercayaan antara pekerja melalui komunikasi antara dua halal yang sopan dalam organisasi. Secara tidak langsung, ia juga memperkuat keamanan data perusahaan tanpa diceroboh oleh pihak lain. Penyebaran maklumat palsu dapat dielakkan dengan adanya sikap antara pekerja yang saling bekerjasama dalam menjaga data pribadi perusahaan. Keadaan ini mampu mewujudkan budaya kerja yang sehat dan bebas tanpa sebarang penyalahgunaan teknologi. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang isu dan cabaran etika digital dalam era revolusi ICT. Antara isu
dan cabaran etika digital yang pertama ialah isu privasi dan keselamatan data. Maklumat peribadi pengguna sering dikumpul melalui media sosial, aplikasi mudah alih, e-dagang dan sistem pengenalan diri digital. Pengumpulan data berskala besar ini boleh menyebabkan penyalahgunaan, kebocoran maklumat serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi digital dan kerajaan. Isu lain etika digital ialah isu ketidaksamaan digital. Isu ketidaksamaan digital merupakan cabaran etika digital dalam era revolusi ICT apabila tidak semua masyarakat mempunyai akses teknologi secara saksama. Jurang digital melibatkan perbezaan peluang mengakses ICT antara kawasan bandar dan luar bandar serta jurang pendidikan dan pendapatan. Kesannya, golongan luar bandar, warga emas dan masyarakat berpendapatan rendah sering ketinggalan dalam penggunaan teknologi. Isu dan cabaran etika digital yang ketiga ialah isu penyalahgunaan AI. Kecerdasan buatan atau AI seharusnya memudahkan kehidupan manusia. Namun, penyalahgunaan teknologi ini menimbulkan pelbagai isu etika digital. Antara penyalahgunaan AI ialah manipulasi wajah, suntingan video tidak bermoral, serta penyalahgunaan data pengguna untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya. Keadaan ini menunjukkan bahawa kecanggihan AI boleh mengancam hak dan masa depan manusia jika tidak dikawal. Isu dan cabaran etika digital dalam era revolusi ICT yang keempat ialah isu budaya cyber dan etika komunikasi dalam talian. Perkembangan ICT telah menimbulkan cabaran etika berkaitan budaya cyber dan etika komunikasi dalam talian. Penyalahgunaan media sosial mendedahkan pengguna kepada kandungan tidak bermoral seperti bahan lucah, keganasan dan penghinaan terhadap institusi. Oleh itu, penggunaan teknologi tanpa kawalan etika boleh menjejaskan nilai akhlak dan budaya masyarakat. Antara isu dan cabaran etika digital dalam era revolusi ICT ialah penyebaran maklumat palsu yang mudah tular di media sosial tanpa semapan fakta. Keadaan ini boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap media. Seterusnya, otomasi dan teknologi ICT yang menggantikan tenaga manusia dalam beberapa sektor pekerjaan sekaligus akan meningkatkan risiko pengangguran dan ketidaksepadanan kemahiran. Selain itu, ketagihan teknologi dan media sosial juga memberi kesan negatif terhadap kesehatan mental, productivity dan hubungan sosial akibat penggunaannya yang secara berlebihan. Akhir sekali, paparan maklumat yang berlebihan juga menyebabkan tekanan, keletihan mental dan kesukaran membuat keputusan. Kesimpulannya, masyarakat perlu meningkatkan literasi dan etika digital agar teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Nama saya Layang Farah Zahara binti Awang Rizwan. 4.0 Langkah-langkah memantapkan etika digital dalam era revolusi teknologi maklumat dan komunikasi. 4.1 iaitu penguatkuasaan undang-undang yang tegas sangat penting bagi menangani jenayah cyber seperti penipuan dalam talian, kecurian data pribadi, penyebaran maklumat palsu dan buli cyber. Undang-undang sedia ada perlu diperkukuhkan supaya sesuai dengan cabaran dunia digital masa kini. Di samping itu, saluran aduan yang cepat dan mudah diakses yang amat diperlukan bagi mempercepatkan siasatan serta mencegah kerugian yang lebih besar. 4.2 iaitu penapisan dan kawalan penggunaan teknologi juga sangat penting. Sistem penapisan yang membantu melindungi pengguna daripada kandungan lucah, ganas, berita palsu dan penipuan kewangan. Oleh itu, ibu bapa juga perlu memantau penggunaan internet anak-anak melalui aplikasi kawalan ibu bapa bagi mengelakkan ketagihan permainan video dan buli cyber. 4.3 iaitu kempen kesedaran awam yang turut memainkan peranan yang besar melalui media massa, sekolah, komuniti dan masyarakat dapat dididik mengenai kepentingan menjaga privasi, jejak digital dan berfikir sebelum berkongsi apa-apa maklumat. Dengan kerjasama kerajaan,
institusi pendidikan, ibu bapa dan masyarakat, kita dapat membentuk persekitaran digital yang lebih selamat, beretika dan bertanggungjawab. Langkah seterusnya adalah 4.4, yaitu pendidikan dan literasi digital. Pendidikan dan literasi digital merupakan asas penting dalam membentuk generasi pengguna teknologi yang bijak dan beretika. Melalui pendidikan formal dan latihan literasi digital, pelajar serta masyarakat bukan sahaja mempelajari kemahiran teknologi tetapi juga diajar berfikir secara kritikal, menilai maklumat dan memahami tanggung jawab mereka di alam maya. Dasar Pendidikan Digital Malaysia dan pengenalan modul etika cyber di sekolah membantu meningkatkan kesedaran tentang keselamatan, privasi serta hak dan tanggung jawab digital. Langkah yang seterusnya 4.5, yaitu tanggung jawab individu dalam memantapkan etika digital. Tanggung jawab individu juga amat penting dalam memantapkan etika digital. Setiap pengguna perlu mengamalkan sikap hormat, integriti dan accountability dalam setiap interaksi dalam talian. Individu haruslah berfikir sebelum mengkongsi maklumat demi mengelakkan penyebaran berita palsu dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif dan bermanfaat. Akhir sekali, 4.6, peranan ibu bapa, guru dan masyarakat. Ibu bapa, guru dan masyarakat memainkan peran yang penting dalam membimbing generasi muda. Melalui pemantauan, teladan yang baik dan perbincangan terbuka tentang isu digital, etika penggunaan teknologi dapat dipupuk dengan lebih berkesan. Jadi, sebagai kesimpulannya, kerjasama semua pihak dapat mewujudkan persekitaran digital yang selamat, beretika, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, etika digital sangat penting dalam memastikan penggunaan teknologi dan ICT dilakukan secara bertanggungjawab. Dalam dunia yang semakin pantas dan bergantung kepada teknologi, etika digital membantu kita mengelakkan masalah seperti penipuan cyber, buli dalam talian, dan pencerobohan privasi. Dari segi kepentingannya, etika digital membentuk masyarakat yang lebih berintegriti, berilmu, dan saling menghormati. Dalam pendidikan, ia menggalakkan penggunaan maklumat secara jujur dan mengelakkan plagiat. Dalam dunia pekerjaan pula, etika digital membantu menjaga kerahasiaan data dan meningkatkan kepercayaan awam. Namun, kemajuan teknologi juga membawa cabaran seperti jenayah cyber, berita palsu, dan ketagihan media sosial yang boleh menjejaskan nilai moral serta jati diri, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, etika digital bukan lagi pilihan, tetapi keperluan asas. Dengan kerjasama semua pihak, termasuk institusi pendidikan dan industri, teknologi boleh dimanfaatkan secara beretika demi kemajuan masyarakat tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.